A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Puan Guru Besar Puan Hajah Saudah binti Ahmad, Guru Besar SK Pondok Saleh. Yang dihormati Puan Zamzurina binti Syuaib, Guru Penolong Kanan HEM SK Pondok Saleh. Yang dihormati Cik Muhammad Syukri bin Ma'ruf, Guru Penolong Kanan Co-Kurikulum SK Pondok Saleh. Yang dihormati juga Puan ada ya Puan apa? Kaji dia. Puan Fauziah binti Muhammad Noh, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas SK Pondok Saleh, guru-guru dan staf-staf yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul pada hari ini di Google Meet. Ada siapa yang belum mute Asal ada bising Okey, Alhamdulillah dapat kita bertemu di Google Meet ni untuk sama-sama kita dengar taklimat. Yang pertama, taklimat daripada Tuan Guru Besar tentang pembukaan sekolah 9 hari bulan nanti, dan juga taklimat daripada saya tentang catch-up plan dalam program Perkasaku. Baik, untuk memulakan sesi kita pada pagi ini, eloklah kita baca dahulu umul kitab supaya majlis kita diberkati dan diridai Allah, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk pengetahuan semua, seperti mana kita ketahui, kita telah kehilangan 3 orang guru, iaitu Cikgu Jamal berpindah ke Pahang, tiada pengganti. Cikgu Asmah Pencen digantikan oleh Cikgu Nurul, dan juga Cikgu Zamzuraini telah daftar ke sekolah kita menggantikan Cikgu Fadilah daripada prasekolah, dan Cikgu Fadilah akan ke perdana. Memang dia option perdana, akan mengambil jadual Cikgu Zul, cuma jadual Cikgu Jamal. Cikgu Jamal tak ada pengganti. Jadi mungkin kalau minggu ni tak ada siapa-siapa masuk ke sekolah kita, maka jadual Cikgu Jamal kita akan faraidkan, kita akan bagi-bagikan pada cikgu-cikgu, insya-Allah. Kita tengok, kita tunggu sampai besok. Baik, untuk tidak membuangkan masa, saya jemput Guru Besar SK Pondok Saleh, Puan Hajah Saudah binti Ahmad untuk memberikan taklimat. Persilakan, Puan. Terima kasih kepada GPK Pentadbiran Cikgu Hairul Nizam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rakan-rakan guru penolong kanan, guru-guru dan AKP yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillah, seperti mana yang Cikgu Hairul Nizam kata, kita dapat bertemu pada hari ini. Bukan apa sebab semalam saya dah diberi taklimat oleh jabatan dan juga PPD mengenai pengoperasian sekolah bagi tahun Penggal 3 2021-2022. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru yang dapat hadir bersama-sama pada hari ini untuk mendapatkan sedikit maklumat daripada saya yang akan saya sampaikan. Dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada Cikgu Zamzuraini, iaitu guru prasekolah, dan juga Cikgu Nurul Ashikin yang bertukar daripada Sarawak. Boleh tunjukkan muka tak? Kawan-kawan nak tengok, nak berkenalan, sesi berkenalan muka. Sebab selalu WhatsApp je kat saya. Nanti kawan-kawan jumpa dekat supermarket ke boleh tegur-tegur. Cikgu Zamzuraini dengan Cikgu Nurul Ashikin. Okey.
Untuk pengetahuan guru-guru semua, ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan mengenai maklumat libat urus. Nanti Cikgu Syukri slide-nya libat urus. SLU. Okey, yang pertama, pelan yang pertama iaitu pada hari semalam, sesi libat urus PPD bersama PGB saya telah dengar semalam. Hari ini dalam pelan tindakan sesi libat urus tu iaitu bersama guru dan AJK PIBG. Yang ini yang kita nak sampaikan pada hari ini, iaitu kita nak maklumkan kepada semua guru-guru dan juga AKP supaya matlamatnya memberi kepahaman dan penjelasan kepada semua warga pendidik termasuk ibu bapa dan PIBG, mengelakkan salah faham dan menyelesaikan isu yang timbul. Sebab sesi libat urus ini nak menerangkan sebab ada perkara yang baru iaitu tentang kehadiran murid ke sekolah seperti mana yang kita telah jadualkan mengikut perkeliling yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Bagi pemantauan pengoperasian, dia bermula pada hari esok. Jadi minta tolong kerjasama sama ada hari ini atau esok kita buat gotong royong untuk memastikan semua kelas dalam keadaan bersih, ceria dan dapat diguna oleh murid-murid pada 9 hari bulan. Baik, ini adalah memandangkan sesi persekolahan telah kita akhir pada Disember, awal Disember yang lepas. Mungkin kelas-kelas kita tinggalkan begitu saja. Kita nak jaga juga SOP, iaitu SOP mengenai garis panduan pembukaan sekolah yang telah kita maklum seperti mana yang telah diberikan oleh KPM. Kelas mesti ceria, bersih dan kena disanitasi sebelum murid-murid masuk ke dalam kelas. Ini melibatkan pemantauan yang akan dijalankan oleh PPD, kementerian dan juga jabatan. Kita berharaplah agar PPD bapa angkat je lah yang hadir pada hari esok ataupun hari Ahad. Yang mana beberapa sekolah akan didatangi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekolah-sekolah yang dilawati oleh kementerian, jabatan semalam dah mula datang dan mula memberi bimbingan sesi libat urus mereka yang dia datang ke sekolah-sekolah tersebut. Nampaknya kita tunggu sampai semalam Cikgu Kai, tak ada orang yang datang. Tapi kita kena bersedia. Berdasarkan kepada taklimat saya semalam, semua sekolah kena bersedia untuk menerima murid-murid dalam pengoperasian pembukaan sekolah penggal ketiga ini. PPD beritahu ada 3 tempat yang akan dia keluar melalui highway. Sama ada dia melalui highway Pagoh. Bila highway Pagoh, dia akan lalu depan sekolah kita. Yang kedua, dia akan keluar melalui Yomping. Yomping dia akan keluar, dia akan lalu Tongkang Pecah. Dan yang ketiga, dia akan lalu Aitam. Dia akan masuk Aitam dan terus ke PPD. Itu 3 lokasi yang kita kena ambil perhatian supaya perkara-perkara yang diminta untuk kita bersedia dapat kita laksanakan dengan baik dan jadinya. Yang pertama itu tentang aset-aset. Aset-aset ini termasuk dalam kelas tu ada kursi yang patah, meja yang rosak. Cikgu kena keluarkan pada hari ini atau esok dan maklumkan pada pekerja untuk mengangkat kerusi dan meja yang telah tidak digunakan itu ke belakang, ke tempat pelupusan. Kemudian langsing, alhamdulillah tak ada. Semua kita dah buat dan juga dia pastikan store-store, bilik-bilik khas semua dalam keadaan yang baik. Tidak berabuk dan jadi saya mohon guru-guru yang memegang bilik-bilik khas agar dapat membuat pengoperasian pembersihan secepat yang mungkin sebelum tibanya hari 9 hari bulan nanti. Itu yang garis panduan yang diberikan oleh PPD semalam. Dan yang akhir sekali ialah catch-up plan. Ni tadi Cikgu Syukri kata dah jual Cikgu Hanif nak beli. Catch-up plan dia akan tengok. Jadi cikgu-cikgu kena buatlah. Kita dah berehat berapa minggu dan cikgu, saya mengharapkan cikgu agar dapat menyiapkan catch-up plan ini dan beri kepada GPK pentadbiran yang akan memberikan sedikit taklimat dan selepas saya nanti
Dan juga RPS cikgu RPS cikgu kena wajib. Wajib cikgu buat, terutamanya bagi hari Ahad tu semua dah bersedia dengan RPS 9 hari bulan 1 2022. Okey, yang mana Cikgu Syukri cuba buka slide tu, gerakkan slide tu. Yang mana sesi akan bermula pada 9 Jun. Jadi pada hari pertama tu seperti biasa, guru bertugas yang akan diberikan jadualnya oleh GPKM sebentar lagi untuk kita mengendalikan pengoperasian sekolah, menerima kehadiran murid pada seawal 6:45 pagi. Murid-murid ni datang awal cikgu jadi cikgu yang boleh datang awal tu dapatlah datang awal. Yang lain tu tidak lewat daripada 7 pagi lah yang bertugas. Okey, seterusnya Cikgu Syukri. Ini sasaran pejabat pendidik. Ini dia. Hari ini kita dah buat 5 hari bulan 1 sesi SLU tu bermakna sesi libat urus PGB bersama guru dan AJK PIBG. Jadi apa yang kita sampaikan pada hari ini Cikgu Syukri akan rakam dan saya akan minta Cikgu Syukri pas kepada semua guru kelas untuk disampaikan kepada ibu bapa untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pengoperasian sekolah bagi penggal 3 2021-2022. Dan seterusnya Cikgu Syukri, slide yang akhir ni. Okey, di situ dia ada sekolah pilihan. Sekolah Menengah Temenggung Ibrahim TIGS. Seterusnya Cikgu Syukri. Ini adalah sekolah yang dipilih oleh pengarah Pendidikan Malaysia sendiri, Puan Hajah Zamani, yang mana ini merupakan sekolah dia, sekolah lama dia. Jadi semalam PPD semua bergotong royong ke Sekolah Perempuan Temenggung Ibrahim untuk memastikan pengoperasian sekolah sebelum KPM turun. Kemudian sebuah sekolah prasekolah, ini yang berhampiran dengan TIGS, walaupun berhampiran takut-takutlah Puan Hajah Zamani tak nak pergi situ, dia nak pergi sekolah lain, kita kena bersedia. Sekolah pendidikan khas, dia dah termaktub lah sekolah pendidikan khas satu je di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas di Jalan Limpun tu dia akan pergi ke situ. Sekolah berasrama penuh adalah Sekolah Menengah Sains Batu Pahat, Sekolah Teknik Vocational Tadika Swasta dan Sekolah Menengah dan Rendah berdekatan dengan TIGS. Cikgu jangan ingat berdekatan TIGS, kita relax lah tak. Buatnya dia lalu, dia terus singgah, nak balik singgah. Cikgu, kita kena bersedia cikgu untuk pengoperasian sekolah bagi tahun 2023 ini. Okey, itu daripada pengoperasian sekolah. Bagi pengoperasian sekolah sesi 2023-2021, ni Cikgu Syukri boleh buka yang pengoperasian sekolah Cikgu Syukri. Okey, pengoperasian sekolah bermula Januari 2022 iaitu sekolah rendah. Sekolah rendah ni yang tidak ada penggiliran. Tidak ada penggiliran bermula pada 9 hari bulan adalah sekolah kelas pendidikan khas. Seterusnya Cikgu Syukri. Ini sekolah pendidikan khas yang mana kita tidak ada penggiliran dan tidak ada BDR lagi, semua kena hadir ke sekolah. Dan sekiranya tidak hadir ke sekolah, guru-guru kena tanya dengan ibu bapa, kena ada maklumat. Kenapa mereka tidak dapat hadir ke sekolah? Mungkin ada simptom-simptom yang biasa iaitu demam, sesama, tapi pastikan cikgu dapat ibu bapa berilah maklumat tersebut dalam WhatsApp ke atau PM sendiri kepada guru-guru kelas. Prasekolah. Kemudian tahun 1, tahun 2 dan tahun 6. Ini adalah kelas yang tidak ada penggiliran. Kena datang sekolah dan juga semua murid RMT. Jadi dalam kelas tu kalau dia penggiliran, contohnya murid tahun 4 dia penggiliran. Dalam kelas dia ada 12 orang yang ada dalam sindaran penggiliran. Tapi RMT tu, murid RMT ada kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua RMT tu kena hadir masuk kumpulan pertama
Jadi dia lebih di situ. Kelas tu lebih di situ. Faham cikgu jadi kita kena terima sebab RMT tu wajib muridnya hadir ke sekolah. Okey? Secara penggiliran tahun 3, tahun 4 dan tahun 5. Ini sekolah menengah kita tak perlu ambil perhatian. Cikgu kena faham kalau ibu bapa keliru, cikgu kena sinaraikan nama-nama murid RMT setiap kelas. Supaya ibu bapa peka bahawa anak dia tu ada termasuk dalam RMT. Kadang-kadang ibu bapa ni terlupa anak dia tu ada RMT sebab anak dia di sekolah, dia tak cakap pun dengan ibu bapa dia dapat RMT. Jadi kita kena keluarkan satu sinarai untuk melihat murid-murid kita yang dapat RMT. Kena jelaskan kepada ibu bapa. Harap-harap ibu bapa ni dapatlah ambil perhatian atas penggiliran dan juga murid-murid yang tidak ada penggiliran ini supaya kehadiran ini cantik ke sekolah. Harap sekiranya ada masalah tentang kesihatan, serta merta beritahu kepada guru kelas masing-masing. Okey. Untuk pakaian mana-mana kita tak galakkanlah ke cikgu, guru-guru atau memaksa murid-murid untuk membeli pakaian baru. Kita terima apa saja pakaian dengan syarat sopan. Pakaiannya sopan. Okey? Jangan paksa pula sebab ini dah ada viral dalam media sosial. Guru-guru mewajibkan murid-murid pakai baju sekolah sedangkan baju sekolah tu dah sempit dan ketat. Boleh sebab selalunya t-shirt sukan tu mereka ada. Yang lebih mudah pakai t-shirt sukan. Okey? Jadi bagi tahun 6 mereka dah vaksin tetapi saya dah tanya GPKM ada beberapa orang yang akan divaksin pada hari ini. Dia tu dah perlu datang ke sekolah sebab tu tahun 6 adalah semua wajib hadir ke sekolah dah. Sebab dia dah vaksin. Okey. Dah divaksin lengkap. Kemudian, ini tak termasuk sekolah kita sebab murid sekolah yang 300, dia tidak ada penggiliran. Semua murid tu kena hadir ke sekolah. Murid kita 415. Jadi kita ada penggiliran untuk tahun 3, 4 dan 5. Jadi guru-guru dan ibu bapa kena faham dah. Supaya kita tidak, ini anak saya sekolah ke tak? Anak saya sekolah ke tak? Nanti guru-guru rasa jawab soalan ibu bapa pula, ya? Okey. Itu antara enrollment 300, dia kena datang sekolah seperti biasa, tidak ada penggiliran. Okey. Ini pakaian seragam. Jika pakaian seragam sedia ada tidak sesuai, dibenarkan memakai pakaian yang sesuai, kemas dan sopan. Ini saya dah beritahu. Ibu bapa perlu memaklumkan ketidakhadiran murid kepada sekolah bagi tuannya rekod dan bukan menjadi kesalahan disiplin. Ini bukan ambil tindakan disiplin. 3 hari berturut-turut kita akan keluarkan surat. Tidak. Sebab kita maklum bahawa dalam keadaan pandemik ini mungkin anak-anak, tuan-tuan, cikgu pun kena faham mereka bergejala, kita tak nak merebak di sekolah. Jadi kita maklumkan kepada guru kelas bahawa anak-anak tidak dapat ke sekolah. Mungkin alasan demam, sesama, itu ada tanda-tandanya. Itu adalah perkara yang kita kena beri perhatian terutama kepada ibu bapa dan guru-guru kelas supaya mereka lebih tahu keadaan kesihatan anak-anak murid mereka. Dan yang akhir sekali tentang bencana banjir. Alhamdulillah cuaca dah 2 hari elok. Kita doalah cuaca terus elok. Dan sekiranya institut pendidikan yang dilanda banjir, di kawasan-kawasan dilanda banjir sebagai pusat pemindahan sementara, KPM akan memantau, akan mengemas-kini sedia sekolah tersebut dan memaklum tentang pengoperasian sekolah. Mungkin dia tak naik pada 9 atau 10 hari bulan, tapi kita ni alhamdulillah selamat semua. Jadi kita naik seperti biasa pada 9 hari bulan. Okey, seterusnya yang akhir adalah dialog bimbingan. Iaitu perkasaku Kaplan 2. Ini saya secara ringkasnya untuk memaklumkan kepada semua guru kena faham apa dia perkasaku Kaplan 1 dan Kaplan 2. Maksud
perkasaku, objektif dia, tempoh masa, matlamat dan juga objektif. Sebab bila-bila sahaja PPD atau jabatan akan datang, dia akan tanya cikgu apa dia perkasaku, apa dia kap plan 1, 2 ini sinarai semak, go through je Cikgu Syukri. Sebab lepas ni Cikgu Hairuliza akan terangkan lebih detail lagi. Ini sinarai semak yang perlu ada di dalam sekolah dan 2 fail yang perlu kita ada. Ini untuk pengetahuan GPK pentadbiran dan juga SU kurikulum, iaitu fail induk dan fail penelitian, kad plan dan juga perkasaku. Bagaimana penyediaan evidence dia? Penyediaan evidence ini akan disediakan oleh GPK pentadbiran dan juga jawatan kuasa kurikulum yang telah dilantik. Ini dia ada time frame dia sampai bila fasa 1 sampai bila fasa 2. Dan juga yang saya nak ingatkan, cikgu kena buat catch up plan 1, iaitu apa dia aktiviti yang cikgu dah buat, tanggungjawab cikgu. Ini garis panduannya akan kita berikan melalui GPK pentadbiran nanti. Bagaimana penyediaan evidence ini akan kita kumpulkan supaya apabila pemantauan datang ke sekolah, kita tunjukkan fail, dia akan semak macam dalam fail tu saja. Jadi, tapi salinannya cikgu kena ada supaya takut dia terus masuk kelas je tanya pada cikgu. Okey? Saya rasa itu saja dan saya mengharapkan hari ini atau esok cikgu dah bersedia dan mengemas kelas semua cikgu sebab kami Barisan Pentadbir selewat-lewatnya pukul 12 hari Khamis esok kami akan memantau semua kelas yang masih dah bersedia atau belum untuk menerima kehadiran murid-murid pada 9 hari bulan. Jadi mana yang mana yang belum lagi, kami akan maklumkan kepada guru kelas supaya dapat bersedia lebih awal dan tidak kita terkocak-kacir dalam saat-saat akhir. Okey cikgu, saya rasa itu saja perkara yang saya wajib terangkan kepada cikgu seperti mana PPD yang maklumkan semalam. Dan saya harap cikgu dapat bersedia semua sekali dalam menerima kehadiran Perskop Pengawasian Sekolah Penggal 3 2021. Sekian, terima kasih. Kita sambut kehadiran 2 orang guru dengan hati terbuka supaya dapat bekerjasama dengan SK Penghulu Saleh dan ceria-ceria bersama kami semua di skip itu Sekolah Kebangsaan Penghulu Saleh. Okey, itu saja saya serahkan kepada GPK pentadbiran. Alhamdulillah, syukur. Itulah tadi amanat yang disampaikan oleh Puan Guru Besar. Kita haraplah semua guru-guru dapat hadam dan cakna pada pesanan-pesanan dan amanat-amanat yang telah disampaikan oleh Puan Guru Besar, Puan Hajah Saudah binti Ahmad. Baik, sebelum saya mulakan